Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa kama sallaita ala ali Muhammad كما صليت على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ni di dalam majlis kita Raudhatul Jannah daripada Masjid Baru Buta, insya-Allah kita kecek sambung daripada khutbah yang saya baca pada kemarin. Bagaimanakah kita nak ambil pengajaran daripada tahun-tahun yang lepas dan yang tahun lagi akan datang ni, apakah perlu kita buat? Apakah perlu kita buat? Jadi walaupun perubahan tahun ni bukan tahun hijrah, dia tahun Masihi dia panggil. Kristi Sakarat. Walaupun dia tidak sakut sangat dengan agama kita, tapi dia sakut dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ni, khususnya dunia ni dia guna tarikh Masihi dia panggil Kristi Sakarat ni, dan juga hak Sia ni dia panggil Putus Sakarat. Dua-dua tu berubah daripada tahun 2563 masuk tahun 2564, dan juga hak Masihi pula daripada tahun 2020 masuk pada tahun 2021. Jadi saya dah sebut insya-Allah dalam khutbah yang telah lepas pun saya sebut dah, cuma malam ni insya-Allah saya akan sebut juga, setuh juga. Pusingnya hari ni sebenarnya Allah Ta'ala sengaja, kehendak Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah Ta'ala pusing kepada manusia, daripada setahun pergi kepada setahun, masa kepada masa, hari kepada hari. Kehendak Allah Ta'ala. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya Allah Ta'ala pusing malam dia siang ni supaya kita ambil pengajaran. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, dalam surah An-Nur ayat 44. Allah Ta'ala pusing ganti siang malam, ganti siang ganti malam. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Pusing malam siang ni sebagai pengajaran, sebagai bodrian kepada mereka-mereka yang ada berakal, ulil absar, yang ada mata hati. Jadi 24 jam ni ada malam ada siang, suruh kita ambil pengajaran daripada 12 jam hak malam dan 12 jam hak siang. Masa sikat tu Allah Ta'ala suruh kita memikir, apatah lagi masa 12 bulan. Jadi 12 bulan yang telah lepas ni, takkan kita tak boleh mikir sikit rabuk, takkan kita tak boleh ambil pengajaran sikit rabuk. Penpai medan. Kan Allah Ta'ala suruh kita mikir sendiri. La ibratan li ulil absar.
Kata ulama, ay ghaflah a'zam min tamurril a'wam wa tanqusul a'mar wa la tata'athar an-nufus. Sebesar-besar lalai, orang yang paling lalai ialah masa berpusing tahun demi tahun, masa demi semasa. Umur kau pendek, tapi dia tak ada berubah sikit rambut. Duk supaya sombong. Orang ni lah orang yang paling, orang panggil paling lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya telah sebut dalam khutbah, jadi salah satu daripada alamat kiamat yang Nabi cerita, la taqumus sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Tak berlakunya kiamat melainkan masa tu sepit, cepat. Nah, Nabi cerita ni. Belum pada berlaku kiamat ni, masa tu jadi sikat, masa tu jadi sepit. Fatakunus sanatu kasyahr. Setahun serupa dengan sebulan. Tahun lepas. Apa saya sebutlah, tahun lepas kita kena corona, tengah-tengah berlaku di Wuhan tadi, tengah-tengah bulan Persaci, bulan sebelah. Bulan 3 kita lockdown. Bulan 12 tu mula dah bersebar. Ni lala ni kita dah masuk bulan 1 dah. Jadi hari tu rasa serupa setahun. Rasa serupa sebulan, perasaan tadi. Dia lagu tu sungguh. Di segi bilangnya hari tu supaya 300 hari lebih. Di bilangnya jam tu supaya, tapi dia tidak ada berkat. Sehingga Nabi kata 1 saat tadi, 1 jam tadi, ka ikhtiraqi sa'fati al-khusah, seperti daun api, daunnya kering makan ada api. Daunnya kering makan ada api sebentar. Sejak hari ni sebentar. Galik. Kadang-kadang tak ada buat gapo tak habis dah masa. Allahu akbar. Jadi oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, nomor satu sekalinya, hak kita saat paling ruginya, Nabi ada sebut dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sebut kata, "Ma min ahadin yamutu illa nadim." Tidak ada seorang pun hari dia mati ni melainkan dia nyesal. Masa dia mati tu seorang akan nyesal. Jadi para sahabat tanya, qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Apakah yang boleh mereka menyesal ya Rasulullah? Sesat gaponya? Mati dah. Mati dah, sesat gapo laginya? Nabi sebut kata, qala in kana muhsinan nadima alla yakuna zdada. Kalau orang juruh, kalau orang amal molek dah, dia sesat juga. Orang juruh, orang buat amalan sesat juga. Sesat sebab apa? La yakuna zdada. Dia kata dia tak buat jadi banyak. Tak buat jadi banyak. Orang buat dah tu, orang buat dah ni sesat, kata dia tak buat jadi bersungguh. Kita kata kalau kita tani dokong lah, misalnya tani dokong, misalnya tahun tu dokong mahal, Allah sesanya tani 10 rai, sesat juga 10 rai. Orang tani suti bukit, Allah sesanya suti bukit, kalau 2 butir bukit pun berasa sesat. Hari akhirat lagu tu, orang juruh dah amalan baik, dah pun sesat juga, sesat tak tambah. Wa in kana musian, kalulah dia orang jahat, orang tak molek, kalulah orang perangai tak comel, amalan tak molek, nadima alla yakuna nazar. Dia sesal kerana dia tak berhenti buat amalan jahat tadi. Jadi orang buat jahat pun sesal, tapi orang buat baik pun sesal. Tapi buat jahat ni, orang buat baik sesal dia tak apa, dia boleh dapat balasan dari Allah Taala. Sesal orang buat jahat ni tak ada pedah gapo. Azab Allah Subhanahu Wa Taala lah. Duk tunggu-tunggu dia.
Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, kehidupan dunia ni Tuhan kata, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidak adalah kesedapan dunia, tidak adalah hidup di atas dunia ni illa lahwun, mereka duduk dalam keadaan lalai. Lalai. Nah, duduk dalam keadaan melalaikan kita di atas dunia ni. Lepas tu wala'ib, dan permainan. Benda main lagu mana? Budak kita pergi permainan, wak main gapo-gapo pun pada main dia tinggal. Nah, lepas pada dia main dia tinggal. Supaya tu kok kita buat gapo di atas dunia ni tempat permainan. Bo jadi hak sungguh tinggal hak main tadi. Nah, tempat kita main nak comel setara mana pun, siapa masa kita klik. Nah, nak gilah tempat permainan dia bakok kok, pergi di Singapura kok, tempat main, tempat gapo galik kalau kita masuk duduk dalam itu. Nah, sehari tempat main ni berasa sebentarnya galik. Siapa-siapa masuk driver kata kena klik dah. Hak sedak, hak duk gapo tadi tinggal. Galik. Nah, dunia tu yang kata lagu tu. Tapi tu yang kata, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan hak sungguhnya ialah kehidupan di akhirat. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu tahu. Kalaulah kita tahu kehidupan sebenar, hari akhirat hidup kekal sok-sok. Nah, jadi siapa nak hidup sungguh, hidup di hari akhirat. Pasal tu muslimin yang dirahmati oleh Allah, berdasar satu hadis, nah, Nabi sebut kata, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Di hari akhirat hamba tadi tak boleh berjalan, tak boleh pergi ke mana-mana hatta yus'ala an arba' khisal. Sehingga Allah Taala akan tanya seorang hamba tadi 4 perkara. Tuhan tanya gapo? An umurihi fima afnah. Umur dia buat gapo atas dunia? Tuhan beri 60 tahun di atas dunia ni, kita tidak ada duit nak bayar ni umur kita ni. Nah, kita tak ada duit. Kalau kita ada duit, orang-orang yang jadi raja tu, raja Saudi tu, kaya. Nah, sambung nyawa, tapi nak sambung tak boleh. Nah, jadi benda ni Allah Ta'ala tanya, dia buat gapo atas dunia? Umur 60, 70. Nah, yang kedua pula, wa an syababihi fima ablah, masa muda. Masa muda demo hok duk gagah, gitu gapo? Duk main kok mana? Nah, ni masa tu lepas ni untuk kita mikir. Yang ketiga pula, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dan duit pitih kita ambil di mana, lepas tu buat gapo? Duit ni Tuhan tanya dua jalan. Jalan masuk dengan jalan tubik. Kalau tanya jalan masuk boleh kira, jalan tubik Tuhan tak tanya dak. Masuk kok mana, molek atau halal ataupun haram. Kalau duit halal sekalipun kita buat benda haram, kena juga. Kalau duit haram kita buat masjid, kena juga. Duit ni dia kena molek kedua jalan dia. Masuk molek, tubik molek. Kalau masuk huduh tubik molek tak jadi juga. Ataupun masuk molek tubik huduh tak sah. Masuk huduh tubik molek tak sah juga. Tak jadi juga. Tuhan tanya duit pitih kita ni. Ya. So lagi Tuhan tanya wa an ilmihi maza amila bihi. Ilmu hak kita duk ngaji ni. Orang duk baca khutbah, hak kita ngaji belakang ni. Tahu ngaji kan dengar khutbah tiap-tiap minggu. Hak wajib kena ngaji belakang. Orang duk baca tebah mulai pada akhir balik masa pagi tahun 10 ni, tak tahu berapa puluh ribu baca tebah dah. Tak tahu berapa puluh kali, tak tahu berapa ribu kali baca tebah dah. Tuhan akan tanya, "Hak demo ilmu hidup mana?" Hak demo baca tebah, demo duk mengajar. Tak
Tak masuk lagi hok duk ceramah, tak masuk lagi hok duk dengar gapo tu kena belaka fok kita. Nah, orang alim, orang pandai-pandai, orang ngaji banyak kena banyak sikit. Nah, orang hok tak mengaji cerak kena tanya juga kan dengan tebah sokmo. Tok khatib dia berayak sokmo. Ada muat gapo amal ke tak? Kena juga orang kita pun. Nah, kena juga. Jadi oleh tu muslimin yang dirahmati oleh Allah, umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, nombor satu sekali, kita kena buat benda molek. Ni, umur pada tahun 2021 ni, ataupun 94 ni, nah, kena buat benda comel, kena buat benda molek. Nombor satu, kerja buat. Nah, Islam ni dia suruh kerja buat juga. Kalau siapa jadi kaku malah kerja pada tahun lepas, tahun ni kena berubah dah. Nah, tak boleh duduk diam dah. Nah, kerana dalam Islam ni Allah Ta'ala sendiri galakkan orang Islam suruh kerja. Khususnya masa sekarang ni, masa yang ekonomi kita kurang, ekonomi kita tak gagah. Nak tubik luar negeri pun tak boleh pakat kerja. Pasal tu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Huwallazi, dialah Allah Ta'ala, ja'ala lakumul arda dhalula. Tuhan buat bumi ni rata. Apa orang panggil, kulit bumi ni boleh kita berjalan ke sana ke sini senang sekarang ni. Tempat kukrak naik kapal, tempat tak boleh nak jalan naik perahu. Cara nak cari rezeki tu tak payah sekarang ni. Dalam laut naik perahu, atas darat naik kereta, jauh sikit naik kapal. Nah, famshu fi manakibiha. Saya kata hendaklah kamu jalan serata tepat. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan hendaklah kamu makan rezeki Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala suruh kita cari makan, suruh cari, suruh pergi. Ni nak kata Islam ni tak seh. Nah, hidup duduk kena tupai mok sokmo, kena kerja. Nah, umur kadang-kadang umur 50 minta duit ngamuk lagi misal, bukan dia. Umur 50 kan kena kerja. Nah, dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, Islam ni Nabi satu hari, nah daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kata, la an yaghdu ahadukum fayahtatib ala dhahrihi. Kalulah seorang tadi berpagi-pagi pergi cari kayu api, fayahtatiba ala dhahrihi, mana pergi cari kayu api letak atas belakang, fayatasaddaqa minhu. Nah, duit lebih boleh sedekah. Fayastaghniya bihi 'anil nas, tak ada kena minta dengan orang. Khairul lahu min an yas'ala rajulan a'tahu aw mana'ahu, lebih baik daripada dia pergi minta bagi orang. Kita minta bagi orang ni, dia mau dia mau tak wi. Hak sebenarnya Pak kita alhamdulillah, dia banyak bukan sekadar negeri Arab ni, kayu api tu pun payah cari juga, negeri dia daripada pasir. Dan kayu api ni kena guna nak masak, nak gapo. Loni ni kelik pada kayu api pula dah. Walaupun kita pakai gas pun loni dia mau pakai faifa. Loni dia guna faifa dah loni. Apa nak tubik elektrik tadi dia buat rongan macam-macam, ciwamun ke rongan nak pakai kayu api. Kita rajin ya cari kayu api, tapi minta izin dengan tuan lah, jangan duk curi hak orang. Lah ni dia mau beli kayu api, sekilo berapa, so kereta berapa. Kelik hak kata Nabi kata pergi cari kayu api. Boleh duit sikit kita sedekah, boleh makan. Nabi kata lebih baik daripada kita duk minta dengan orang. Satu, kita orang baru masuk Islam ni, kita duk ajar orang baru masuk Islam ni, kita beri seumur dia. Mu'allah.
masuk Islam 20 tahun pun mu'allah lagi. Kenapa? Kita tak ajar apabila masuk Islam dah kata Islam suruh kerja. Hak kita sokong-sokong je lah. Tapi bukan kata bang masuk Islam pakat nak minta, tak boleh. Kena ajar pakat kerja. Kita dah ajar bui, dah ajar bui mu'allah, dia jadi mu'allah situ. 20 tahun, boleh cucu dah mu'allah lagi. Nah, berat juga kita dah ajar lagu tu. Ya, sebenarnya Islam suruh kerja. Pergi cari kaya api. Bapak kita ni alhamdulillah. Musim hujan cari kulak gelai Belanda kalau kau tong tu misal. Nah, kalau kau dalam pagar ni kulak sisi, cari kulak sisi, jual. Nah, pucuk miding misal, pucuk paku, masya-Allah. Wi kerja ya. Nah, wi kerja. Ceruk rupuk wi kepada lembu tu orang upah. Okey. Allahu akbar, mudah kerja pak kita wi. Kenapa Nabi kata fa innal yadal ulya, tangan hak bui ni afdalu minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan orang minta. Kita kena jadi orang hak pesen duduk tangan atas taklah. Jangan duduk tangan bawah sokmo. Wabda biman ta'ulu, dan kita mula orang hak kita kena beri nafkah pada dia. Orang yang kita beri nafkah ni kena beri dia. Bukan kata kita boricak go tu, boricak go ni tapi nganak bini kupik, tak sah juga. Orang yang kita nafkah keluarga kita, mak kita, waris-waris kita beri hak sekadar kita mampu. Orang lain pun kita beri juga, tapi mula orang yang paling dekat dengan kita. Ni Nabi sebut suruh kita kerja berlakon. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nah, Sayyidina Umar ni, idza ra'a fata a'jabahu halahu sa'ala anhu. Apabila dia nampak seorang lelaki ni dia kena, Umar kata, hal lahu min hirfah, dia ni ada kerja dah kedak ni. Fa in qila la, kalau kata tak ada kerja gapo lagi, saqata ainaihi, tak ada harga Umar, tak ada mandai lah, tak ada wikanen lah. Mula tu nampak hebat, nak boleh wikanen, buat tak ada kerja, Umar tak ada wikanen. Kerana umur setahun ni patut kena kerja dah. Lain orang kena ngaji gapo suku dah. Nah, tapi kalau ngaji dah gapo dah tak ada kerja, bukan rumah kata bukan dah. Allahu akbar. Nah, muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi kalau kita kelih di dalam sejarah, nah di dalam sejarah Sa'id bin Musayyab, ulama besar ni, Sa'id bin Musayyab ni ulama besar terkenal masa tabi'in, ataupun digelar kata kibarut tabi'in, yutajiru bizzaid. Sa'id ibn Musayyab ni kerja dia jual minyak. Ulama besar jual minyak. Kita kalau Ustaz Ibrahim jual lucing tepi tembok dia sudah. jual minyak. Nah, ulama besar jual minyak tak ada. Nah, dia kata Sa'id bin Musayyab, wallahi ma li rughbati fid dunya, kata Sa'id, saya tak ada nak gapo dunia ni. Nah, walakin asunu nafsi wa aslu rahimi. Tapi saya nak jaga diri saya, nak makan, nak minum, dan untuk nak hubung silaturahim, terpaksa kena kerja. Nah, terpaksa kena kerja. Nah, muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi ni termasuk yang lagi akan datang kalau kita sihat, kita kerja. Saya pakat kerja. Nabi ni, anna rajulan minal ansar. Mujur pama tak boleh masuk lah ni dah. Kalau masuk pun dia curi masuk tu. Nah, bila-bila tak ada masuk pencuri juga. Oh ni kan, dah kan. Dengan tangdau kan. Lah ni gua ketat sikit. Jadi pama, kalau pama masuk pula sudah hak itu. Tak ada kerja hak itu. Nah, seorang lelaki mari jumpa dengan Nabi. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu. Mari minta dengan Nabi lah. Mari dengan Nabi nak go tu, nak go ni.
Faqala amma fi baitika syai'. Mu ada gapo tak dalam rumah? Nabi kata. Dia kata hilsun nalbisu ba'dah. Hilsun ni kena pakaian lah, dia ada pakaian boleh kami pakai. Ataupun sebagai hamparan wa nabsutu ba'dahu, pakaian kain kami pakai sekerak, lepas tu kami wa apa di bawah humus, di atas humus sekerak. Wa qa'run nashrabu fihi al-ma', dan dia kata ada gelah kami duk minum air dengan dia. Qala i'tini bihima, Nabi kata benar dalam rumah mari dua-dua. Kain mari, lepas tu gelah mari. Qala fa'atahu bihima, seorang lelaki ni ambil gelah dengan kain mari kepada Nabi. Fa akhadhaha Rasulullah biyadihi, Nabi pun pegang dua-dua dengan tangan ni. Wa qala man yashtari hadaini, siapa nak beli kain, siapa nak beli gelah ni. Ni Nabi tawar kepada para sahabat. Siapa nak beli kain, nak beli gelah ni, duduk dalam rumah dia. Qala rajulun ana akhudhuha bidirham, kata seorang lelaki saya nak 1 dirham. Fa'atahuma apa? Qala man yazidu ala dirham, Nabi kata siapa nak tambah lagi, nak tambah harga ni. Qala rajulun ana akhudhuhuma bidirhamaini, tak apa saya nak beli 2 dirham. Ni orang panggil prakmun neraka. Nabi pernah buat dah prakmun neraka, boleh dalam Islam. Nah, jadi barang 2 perkara Nabi tawar, siapa nak beli? Sahabat kata saya nak beli 1 dirham, 2 perkara ni. Nabi kata ada siapa nak tambah lagi ni? Ada orang itu dia kata saya nak beli 2 dirham. Nah, saya nak beli 2 dirham. Lepas tu Nabi pun orang yang beli 2 dirham. Betul prakmu, jual prakmu dah pada masa Nabi. Prakmu neraka kan? Prakmu neraka ni. Nah, prakmu dipanggil dah. Dia ambil barang hak mana lebih mahal. Siapa nak beli lebih mahal? Prakmu neraka. Boleh dalam Islam, tak salah. Tapi dia ada syarat-syarat lah. Jangan duduk pakak, jangan duduk kelong, tak boleh lah. Allahu Akbar. Ada seorang tu dia tanya ustaz, dia prakmun barang. Lepas tu seorang tu dia kata, awak tak usah tambah lah, saya nak barang ni. Awak tak usah tambah harga lah maknanya. Dia lobby lah. Lepas tu tak apalah, boleh barang saya kepada awak 10,000. Jadi dia boleh 10,000, dia telefon ustaz. Ustaz, duit 10,000, ceritanya sekian-sekian, boleh makan tak boleh makan? Oh, masya-Allah dia jujur semua. Ustaz tak boleh. Kerana duit ni duit mari tak molek. Duit pasal demo nak prakmun neraka, lepas tu dah pergi lobby ni, maknanya cara jual beli tak betul dah. Duit 10,000 tak boleh makan. Padahal tu nak buat lagu mana? Ustaz kata tuan dia. Dia ambil duit ni kata tuan. Orang lain nara kita ni. Masya-Allah ada orang yang pasal masya-Allah. Tak jual ambil 10,000. Kita 10,000 ni banyak dah apa. Boleh buat banyak perkara dalam bulan tu. Boleh. Dia mau bui, dia mau bui 10,000. Tapi sebenarnya cara tu tak betul, cara ambil duit pasal tu. Jadi Nabi pun waqala ishtari bihima ta'aman fambudh ila ahlik. Nabi kata duit ni ada 2 dah. Duit ada 2 dirham. Adalah kita kata ada 200 kok misal kita kata, tapi tak sapah. 100 kok ni Nabi kata pergi beli makan ni kepada keluarga. Nabi nak ajar dia ni. Nabi nak ajar sahabat yang minta ni. Ambil duit 100 kok ni 1 dirham, pergi beli makan ni, pergi kepada keluarga boleh makan, tak apalah. Lepas tu Nabi kata pula washtari bil akhar qaduman fa'tini bihi. Hak 1 dirham lagi, hak 100 kok lagi, pergi beli kapok. Nabi kata pergi beli kapok. 100 kok pergi beli makan ni kepada keluarga, 100 kok lagi pergi beli kapok. Lepas tu dia ni pun pergi keluarga dia makan ni, mai kapok pada Nabi. Fashadda bihi sallallahu alaihi wasallam udan biyadihi. Nabi pun ambil ulu bubuh dalam kapok tadi. Nabi ni cerdik Summa qala idhhab fahtatib wa bi'. Nabi kata ambil kapok ni, naik bukit, cari kayu api. Cari kayu api. Faja'a wa qad asaba 10 dirham. Orang ni pun pergi cari kayu api. Tak lama mari jumpa dengan Nabi. Dia kata boleh dah 10 dirham ya Rasulullah.
Asal satu dirham boleh 10 dah lah ni. Nah, fashtari laka min, Nabi kata lagu mana? Fashtari bi ba'dihha thawban wa ba'dihha ta'aman. Jadi seorang ni beli baju, kan dia tak ada baju, dia beli makan ni. Faqala Rasulullah hadza khairul laka min an taji'al mas'alah nuqtah fi wajhika yaumal qiyamah. Nabi kata ni lah lebih baik. Kenapa? Kerana orang minta barang orang ni di hari akhirat muka dia ada titik hitam. Innal mas'alah la tuslihu illa li thalath. Orang yang minta barang orang dengan dia tak perlu. Atas dasar awak tadika kau, atas dasar awak masjid ke. Tak cakap sudah-sudah pergi masjid dia buat. Cari khairat. Nah bisa minta bukan wak haji sungguh dah. Makan ke dia misalnya. Nabi kata innal mas'alah nak minta ni la tuslihu illa li thalathatin. Nak minta ni 3 golongan orang boleh minta. Lidhi faqrin mudqi'. Orang susah sungguh. Orang pakai sungguh tak apa boleh minta, Nabi kata. Lidhi ghurmin mufzi'. Dan orang kautah. Tak ada tahu nak bayar ke mana dah. Boleh minta, tak apa. Au lidhi damin muji'. Dan orang hak pesing kena bayar dam, bunuh orang kena bayar kaprap gapo tu. Nah, ke ubat tihid, berlaku kereta berlaku tengah jalan gapo tu, makan teh dan sebagainya tu boleh, tak ada masalah. Tapi selain daripada 3 orang ni, minta tak boleh. Minta 4 ni muka hitam dari kiamat. Ada tahi lalak, orang ceh. Kita ni walau naik tahi lalak atas muka ni pun berasa tak sedap duduk dah. Nah, ni yang sampai kiamat ni lagu tu ke dia. Jadi Nabi ni dia kalau dia nak bui kepada seorang sahabat minta ni bukan benda payah, Nabi boleh bui. Kalau Nabi minta, Nabi ni kalau siapa minta Nabi bui belakang. Nah, tapi orang ni Nabi nak ajar kerja, tak semua minta saja. Kalau minta hari ni esok minta pula. Tapi Nabi ajar barang ada dalam rumah mari jual buat jadi pitih, lepas tu pergi belinya kapok kerja. Apabila kerja ada hasil lain lah. Nah, ada hasil lain. Ada hasil lain masuk. Apabila ada hasil lain masuk tak perlu minta. Hak hari tu ada 1 dirham boleh jadi 10. Ni keberkatan kerja ni. Kerja keberkatan kerja. Ni jadi tahu-tahu lagi akan datang ni muslimin yang dirahmatullah Allah. Kena rajin kerja. Orang-orang wairun, orang-orang tu hak cekak, nak sara gapo tu, dah pakat kerja. Kenapa? Ma akala ahadun ta'aman. Nabi sebut kata tidak ada seseorang tu makan satu makan ni khairan min an ya'kula min amali yadihi. Nak lebih baik daripada makan daripada harta yang dia cari dengan tangan dia sendiri, tak ada dah. Makan ni yang paling baik Nabi kata, makan ni yang hasil daripada tangan kita sendiri. Nampak tak? Walaupun makan budu dengan ikan kering pun tak apa. Tuhan kata makan ni paling baik. Kenapa? Kerana titik peluh kita sendiri. Tapi kalau kita makan ahan besar-besar pun tapi duk minta dengan demo. Di sisi Allah Ta'ala bukan makan ni terbaik. Makan ni terbaik ialah makan ni yang kita cari sendiri, makan daripada hasil yang kita. Ni Nabi kata. Wa inna nabiyallahi Daud alaihi salatu wassalam, kerana Nabi Allah Ta'ala seorang nama dia Nabi Daud, kana ya'kulu min amali yadihi. Kerana Nabi Daud ni hasil daripada tangan dia sendiri dia makan rezeki. Rezeki dia hasil daripada tangan dia kerja sendiri. Nabi Daud ni wa alanna al-hadid. Nabi Daud ni Allah Ta'ala pelembut besi pada dia. Kerja canglik Nabi Daud ni. Kerja teri, kerja besi. Nabi Daud kerja. Nabi Nuh buat kerja apa Nabi Nuh? Cangmai. Orang buat kayu. Buat mari Nabi Nuh dia buat perahu ke. Orang Islam kita ada kedok kerja buat kayu dalam negara ni.
Tak banyak. Nah, kerja besi. Tak banyak juga, ada dah alhamdulillah, tapi tak banyak lagi. Nah, Nabi Daud, Nabi Zakaria seperti juga. Kerja kerak kayu, buat gotu, buat goni. Nah, ni nanti Islam ni suruh kita kerja. Nah. Dan juga di antara kita kerja hak dunia dengan hari akhirat ni kena ada dua-dua. Setengah-setengah ni bawa kita kerja berat dunia terus lupa hari akhirat, tak sah juga lagu tu. Nyo kerja Allah, hati orang baik tak boleh mari masjid. Tak sah juga. Kerja dah molek dah kerja tu. Tapi kata tak sah mari masjid tu tak molek. Nah, kerja Islam suruh tapi tak mari Islam, tak mari masjid tu Tuhan lagi. Tak mari masjid. Tuhan suruh mari masjid. Nah, pasal tu Islam ni dia tak seberat sebelah juga. Tak seberat sebelah hari akhirat, atas dunia duk minta dengan demo tak se. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu terlupa habuan kita di atas dunia ni. Habuan di atas dunia ni pun kena cari. Akhirat sama telah dah. Allahu Akbar. Nah, ni. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, kata Ibnu Katsir, dia kata wala tansa ma abahallahu biha minal maakil wal masyarib. Jangan kamu terlupa makan ni, minum ni, pakaian, tempat duduk, nikah kahwin. Tu kita kena guna di atas dunia. Tak apalah waktu tu. Ada rumah, ada kereta, ada kerja buat, tak ada masalah. Tak ada salah langsung, tak ada canggah dengan agama, tak ada. Bukan kata kerja kuat Islam lagi dah. Tak ada lagi apa kerja. Tapi akhirat yang kita lupa lah. Tuhan nak situ. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam sejarah Islam, Abu Hanifah orang nego. Abu Hanifah ni orang nego di negeri Iraq. Di negeri Iraq ni Abu Hanifah orang pandai di segi perniagaan, bijak. Nah. Dan kalau kita kelih dalam sejarah Ibnu Nafis, bijak di segi kedoktoran, bomo. Ibnu Nafis ulama Islam juga ni. Wa Ibnul Haytham. Ibnul Haytham ni orang yang kaji tentang ar-ru'yah wad-daw. Nah, sains apa? Dia pandai di segi ulama kaji tentang sains sawang, cahaya, pelita bo, pelita pesan ni lah. Nah, cara nak apa, nak jadi cerah pada waktu malam ada kaji gitu. Dan juga Ibnu Khawarizmi. Ibnu Khawarizmi ni ulama Islam juga pandai di segi kanisah. Pandai di segi kanisah. Dan juga orang-orang lain banyaklah. Orang lain ni banyak lagi ulama Islam, ulama yang terkenal tapi hak dunia ni pun masya-Allah. Kita Zahid tadi tak sih dunia. Salah. Bukan makna zahid kita tak sih dunia. Makna zahidnya, zahid ni maknanya, zahid ni ialah nak uwi benar dunia duk tangi, bukan duk dalam hati dak. Tu mana zahid. Zahid ni benar dunia tak masuk ke dalam hati, duduk tangi. Tak sih masuk dalam hati, apabila masuk dalam hati ni lekat. Tak ada nak semaya beh. Tapi dunia ni duduk tangi tak apa. Nak guna tu guna ni, tak apa, tak ada masuk ke dalam hati. Tu orang zahid sungguh. Bukan kata zahid tak sih langsung, bukan. Dia nak ambil kerana kita ada kewajipan. Anak bini kita kena nafkah, nak pergi haji kena guna duit, nak zakat kena guna duit, nak buka puasa kena guna duit. Pak kata ada duit nak gapo? Nak apa tak ada. Nah, mana pasal tu Islam suruh kerja, tapi zahid ni maknanya barang tu tak masuk ke dalam hati hingga terlupa Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, dia ada satu hadis lain. Idza qamatis sa'ah, apabila berlakunya kiamat.
Wa fi yadi ahadikum fasilah. Patu duduk tangan dia ni sepokok tamar, ada pokok tamar. Mau kita pohonnya lah. Kalau hari ni berlaku kiamat dah, pohon tamar duk tangan, pohonnya duk tangan. Nabi kata lagu mana? Kita tahu ke pohon tamar tu kerana nak berlaku kiamat. Nabi kata, fa in istata alla yaquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Nabi kata hendaklah dia tanam pohon kayu tu. Pohonnya ni nak boleh makan buah apa tahu? Abek apa tahu abek? Tak boleh tanam pohonnya. 7 tahun. Apa nak berlaku dah hari ni kiamat tanam buat apa lagi? Dak Tuhan suruh tanam walaupun nak berlaku hari ni pun. Falyaghrisha falahu bidzalika ajr. Kita tanam tu boleh pahala dah. Buah tak boleh makan suku tapi pahala kita tanam tu. Kita tak boleh nak makan buah durian ni buat tengoklah orang tua kita tinggal, orang tua mati dah. Tak boleh makan kanak cucu, pas dia boleh pahala. Kita kalau kita mikir kata boleh makan kedok durian. Tak ada kena tanam. Kita kelih di pahala tadi. Kita tanam walaupun tak buah boleh pahala dah. Anak cucu mari makan boleh pahala, burung tupai makan boleh pahala. Hari ni nak berlaku kiamat ni Tuhan suruh tanam lagi pohonnya. Kita pada dah kasih racakan, tak ada kena buat kerja kat lain dah. Kerja tak ada apa. Wah, kalau cekak boleh pahala. Tak boleh makan tak apa boleh pahala. Ni Islam ni subhanallah. Boleh pahala kata tu. Kerana apa? Ma min muslim yaghrisu gharsan. Tidak ada seorang muslim yang dia tanam satu tanaman au yazra'u zar'an. Dia cocok satu cocok tanam fayakulu minhu tayrun. Burung mari makan buah kayu dia. Burung mari makan pisang dia. Tupai mari makan buah durian dia misalnya. Au insanun ataupun orang makan buah durian dia. Anak cucu makan buah durian misal. Au bahimatun ataupun lembu kambing mari buah kayu makan buah-buah buah-buah lasak ke, buah-buah dokong dia ke. Illa kana lahu bihi sadaqah. Semua tu boleh pahala sedekah. Buah kayu so tu. Kita kata kita tanamlah pohon rambah. Pohon rambah ni nak boleh makan pun supaya kata saat ni kot 7 tahun 8 tahun juga pohon rambah ni. Kita tanam hari ni mati kita hari ni. 7 tahun lagi ke datang anak cucu mari makan boleh pahala kepada orang nan ni. Tupai makan boleh pahala kepada orang nan ni. Lembu kambing hendak makan buah kayu boleh kepada orang nan ni. Manusia pergi makan boleh pada orang nan ni pahala. Pahala sedekah pula tu. Pasal tu buat kita tak suruh balong dengan tupai lah bila makan boleh pahala. Kita duk balong dengan tupai. Oh, tupai ni. Oh, bila makan bukan dia hanya. Nah, duk balong dengan tupai. Gede lu. Nah, berapa tupai gede dia, gede tupai dia sikit. Dah boleh pahala dak apa ni. Nah, bila makan. Nah. Jadi sepokok pohon kayu ni boleh pahala selama-lama. Hari ni kalau kita tanya kata pohon ada tak tanam pohon pesek kekal bukan untuk pohon untuk anak cucu ada tanam dak tak. Tanam pohon ni untuk sedekah. Cokong situ. Nah, kita mati lama dah. Pohon kayu khobsa boleh pahala kita. Kena tanam ni pahala anak cucu tu dia ingat dak kita nak doa ke dak kita. Pohon kayu ni tak apa dia ingat seumur kita. Kita tanam dia 4 buah tu boleh pahala dah kita. Dan mau kita teduh buah dia boleh pahala. Burung makan boleh pahala. Baik tanam pohon kayu anak cucu ni belum tentu lagi. Tanah-tanah kita jual ke dia habis lah. Ni gomor ke dia habis lagu. Tanam pohon kayu sedekah fi sabilillah. Allahu Akbar. Dan besarnya Islam ni. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Benda yang kita kena buat juga di dalam tahun baru selain daripada kerja, kena berubahlah kita. Kena jadi berubahlah sikit. Umur pun tua dah, huban pun kau banyak mata, kau tak nampak, gigi kau cabut, telinga kau tak dengar. Hak lain berubah habis dah. Tapi perangai duduk werung lagi misalnya. Berat juga.
Moga lain tu orang nak kecek dengan dia kena melawan tu. Nak makan tu pun pilih makan ni dah, lembek-lembek sikit. Bawa motor pergi di mana kena pakai mata pak dah, tak ada mata dua. Cucu nak kecek kena melawan. Di dalam tubuh badan dia berubah habis dah. Tuai kecuk, rambut, ubat, telinga, kurang dengar, makan potok lalu, kurang belakang. Tapi ai perangai duk erung lagi, duk kedebel lagi tu, duk kedebel lagi dia. Tak segi masjid. Kedebel dengan tuan. Berat juga lagu ni pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pasal tu Nabi SAW banyak hadis-hadis suruh kita berubah. Suruh kita berubah, suruh kita pindah daripada hak tak molek jadi molek, jadi baik. Khususnya Nabi Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tak akan berubah. Dan seseorang malaikat dia kena berubah, diri dia kena berubah dulu. Allah Ta'ala nak ubah gapo tu, kita kena berubah dulu diri kita ni. Perubahan mari daripada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Kita sendiri tak boleh berubah, nak Allah Ta'ala berubah lagu mana? Ubah kita lagu mana? Kita sendiri tak boleh berubah. Dalam tahun-tahun lagi akan datang ni. Ulama Tabari dia sebut tafsir ayat ni, dia kata, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin min afiyatin wa ni'matin. Allah Ta'ala tak akan berubah seseorang daripada sihat, segar, nikmat, fayuzilu dhalika anhum wa yuhlikum hatta yughayyiru ma bi anfusihim min dhalika bi zulmi ba'dhum ba'dha. Allah Ta'ala buang benda ni kerana mereka tak ada berubah diri mereka. Duduk dalam keadaan tak ada berubah, Allah Ta'ala hilang benda ni. Selama mana awak tak berubah, Tuhan pun tak ubah nasib for awak. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis lain, ma min qaumin, tidak ada satu kaum yu'mal bi fihim bil ma'asi, buat maksiat, summa yaqdirun ala an yughayyiru, patu dia mampu nak berhenti buat maksiat, buat jahat, dia mampu nak berhenti, nak break, summa la yughayyiru, tapi tak ada berubah. Dia mampu nak ubah tapi tak seubah. Illa yushiku an ya'ummahumullah minhu bi'iqab. Allah Ta'ala hampir-hampir Allah Ta'ala nak turun azab daripada Tuhan. Tuhan bui suruh berubah, dah tak ada berubah lagi manusia. So akhir Allah Ta'ala ambil habis kaum tu. Banyaklah kaum pada masa-masa dulu yang duduk lawan Nabi, tak seberubah, Nabi duduk beroyak, tak seberubah. Akhirnya Allah Ta'ala azab semua kaum tadi. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, perubahan yang perlu kita berubah, akhlak kita, baik perangai kita. Daripada orang yang pesing ngupak, berhenti ngupak, ngacung, berhenti ngacung. Ini panggil ubah akhlak. Daripada orang yang silap janji, jadi orang betul janji. Orang yang kecek bohong, kecek molek. Tu boleh berubah belaka tu. Dan perlu kita berubah pula muslimin yang dirahmati oleh Allah, daripada malah, tak bersungguh, kaku, susah, kena ubah belakang. Kena ubah jadi rajin, jadi usaha, jadi jangan malah. Kena ubah juga. Dan benda kena ubah. Daripada maksiat, tak boleh. Maksiat ni banyak mana dah kita buat. Kena ubah. Ubah berhenti, lepas hampir diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berubah daripada hati kita berasa dengki kepada orang, berasa tak puas hati dengan orang. Hati kita cuci, hati kita bersih. Daripada pelawak, pergi kecek betul. Daripada khianat, jadi amanah.
Ni kena berubah belaka ni. Benda-benda yang kita kena berubah di lagi tahun-tahun yang lagi akan datang ni. Karena kalau kita tak berubah sini ni, sesoalahnya kita tak ambil pengajaran hak tahun lepas pada kita. Dekat Tuhan kata la ibrah sebagai pengajaran bagi kita. Satu pengajaran. Dan juga saya nak sebut di akhir pada hari ini, pada malam ini insya-Allah, satu hadis yang saya pernah sebut dah dalam khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin, hei orang-orang muhajirin semua, khisalun khamsun idza btulitum bihinna, 5 perkara kalau Allah Taala cuba awak, wa a'udzu billah an tudrikuhunna, saya berlindung dengan Allah supaya awak tak ada 5 perkara. Nabi kata pada sahabat, Nabi sayang kepada sahabat, Nabi minta Allah Taala lindung sahabat ni, duduk depan dia daripada 5 perkara ni. Nombor 1 apa? Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha. Tidak zahirnya maksiat, tidak zahirnya benda tak molek di dalam satu kaum, lepas tu mereka tu iklan, mereka terbuka maksiat tadi. Illa fasha fihimut ta'un wal awja', malaikat Allah Taala waktu penyakit ta'un dan penyakit lain-lain lagi. Hari ni penyakit corona tak ada, cari vaksin tak ada, jumpa molek lagi. Setahun, hampir setahun tu duduk ada lagi dengan manusia corona hari ni. Tak ada kes lain. Kes manusia bebas berdoa. Dan iklan pula. Ubah pet daripada lelaki jadi perempuan, benar biasa, benar bebas. Arak daun ketung jual kok pasaran, jual kat atas kereta api dengan cara bebas. Tempat-tempat berjudi. Berjudi bola, berjudi tu, berjudi ni bebas di dalam kampung kita. Benar-benar maksiat tadi, benar bebas. Apabila bebas tu yang kata illa fasha fihimut ta'un wal awja'. Penyakit ni hari ni, penyakit asal daripada deraka manusia kepada Allah Taala. Tu. Masa sahabat tak dem lah ni, dem masa kita ni. Masa kita kelih macam-macam penyakit. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita iklan maksiat tadi. Maksiat pensing tirukan. Siapa nak buat maksiat di sini? Leka daerah baik anuya. Allahu akbar. Bebas siapa nak buat gapo. Ni jadi lagu ni Tuhan kata. Patut penyakit ni allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Penyakit ni tak pernah berlaku belum pada ni, Nabi kata. Allah, Nabi ayat ni. Corona ni tak ada. Mula cik kita, ayah kita tak ada kata kena penyakit corona, kena rung for kita ni. Penyakit AIDS dulu tak ada, baru ada. Penyakit AIDS, penyakit macam-macam penyakit hok timur ni, kaiwat mu, kaiwat nuk, macam-macam. Dulu tak ada. Kecil manis, darah tinggi, buah pinggir, boleh jadi tak ada upakan tangkan pek, boleh jadi. Tapi hok penyakit baru-baru ni cerak tak ada. Ni hok ni dah. Allah Taala waktu penyakit yang tak pernah berlaku pada masa dulu. Apabila manusia gamuk, iklan buat benda tak molek. So, yang kedua pula Nabi berlindung. Wala yanqusul mikyala wal mizan. Dan kaum tu tidak kurang di segi nimah. Di segi ngukur, illa ukhidhu bis sinin wa shiddatul mu'nah. Apabila ada tipu mata kelo, ada tipu di dalam perjualan, jual belilah, malaikat Allah Taala nak buih negeri itu jadi kering kotak. Payah cari rezeki. Kering. Ni. Dia mari sekali dua ni. Siapa tipu mata kelo, negeri itu akan kering kotak lah. Banyak pasal tipu orang dalam perniagaan. Nipu mata kelo, nipu gapo dia belaka. Wal jurid sultan alaihim, dan juga Allah Taala akan buat mari pemerintah yang zalim. Apabila tipu mata kelo, akan marilah pemerintah dengan cara zalim. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u qatra minas sama'. Dan negara mana, tempat mana tak seberi zakat,
harta-harta mereka. Negeri itulah Allah Ta'ala tak sewi hujan turun. Pasal tu berat weh. Kalau siapa tak sewi zakat, hujan tak turun negeri itu. Walaulal bahaimu lam yumtaru. Kalaulah tak ada binatang lembu, kambing, kuba di dalam kampung, nescaya hujan tak turun terus. Tapi oleh kerana Tuhan kesian juga lembu, kambing, ayam, itik duduk dalam kampung tu, Tuhan kesian juga. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwahum min ghairihim. Siapa saja silap janji dengan Allah dan Rasul, hari itulah Allah Ta'ala akan mari musuh untuk nak mari kum orang Islam. Hari ni orang Islam dan dimerintahi oleh orang bukan Islam. Negara-negara Islam je lah betul lah ni. Allahu akbar. Fa akhadhu bi ba'd ma fi aydihim. Masa berlaku khilafah. Islam ada khilafah. Bila dia jatuh khilafah ni, mulalah masuk laknat nikum. Masuk laknat nikum ni, masuk orang panggil penjajah. Penjajah ni ambil belakang. Ambil barang di dalam negeri tu, mah situ, gotu sini. Negeri Europe kaya Allah ni, dia ambil hasilnya daripada negeri Islam banyak mana. Nah, ni Nabi ayat kita, apabila awak silap janji dengan Allah, akan mari orang lain patut ambil barang-barang di dalam hodok tangan kita. Allahu akbar. Wa man lam tahkum a'immatuhum wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Kalulah Quran tadi tak ada jadi hukum ni di dalam kalangan manusia, akhirnya illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, jadi perbalahan selalu dah. Apabila Quran tak ada di tengah, jadi balah lalu. Jadi musuh, jadi tak kena, jadi mudah balah. Kenapa kita ambil Quran tak tepi, tak ambil Quran dulu depan dah. Ni 5 perkara yang Nabi cerita kepada kita. Nah, kalau kita kelih masalah ni lagu itulah benda berlaku. Jadi kita ambillah pengajaran yang tahun lepas, tahun lagi akan datang nak buat gapo. Khususnya umur kita kau sikit, umur kita kau dekat dengan kubur. Umur kita ni betul lah kau banyak daripada beranak yang rasa palon ni. Tapi lah nak jumpa dengan Tuhan tu kau sikit dah kita ni. Kalau ada 3 tahun lagi, tinggal 2 tahun. Kalau ada 2 tahun lagi, tinggal setahun. Kalau ada setahun, tinggal tak beberapa bulan nak jumpa dengan Tuhan ni. Umur kita kau sikit ni. Umur kita kau sikit. Itulah sebagai pengajaran, sebagai majlis ilmi, majlis Rawdatul Jannah daripada Masjid Bawah Buta kita ni. Alhamdulillah, setiap minggu kita ada boleh muslimin dan muslimat ikut tiruannya di dalam majlis kita, dan juga nak iklan kepada muslimin yang kena padah dengan caw mubun al-bayan lah. Tapi oleh kerana matakan kerajaan tu sungguh berhenti dulu. Ngan besar-besar muniti al-bayan pun turut apa yang diarahkan oleh pihak Cangwat. InsyaAllah kalau ada peluang buka bila, insyaAllah kita akan iklan sekali lagi insyaAllah ta'ala. Adapun malam ni insya-Allah saya Ustaz Ibrahim Abdullah bercakap dulu. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.